Walaupun saya pernah dijemput oleh pihak asing, iaitu tubuhan NGO Islam pada 20 bulan 2 2007, jadi 2 tahun lepas. Satu perjumpaan yang dibuat di PWTC, tapi bukan dewan yang orang sidang, itu bukan dewan atas kecil, ini perjumpaan tertutup untuk minta komen saya yang dipengerusikan oleh Datuk Musa Fahman, Musi Makman. Saya pun pergi tu kelang kabut juga macam ni lah, lepas jabat macam ni, lepas maghrib saya ni bila Datuk Musi ni kelang kabut juga, saya pun bagi pandangan saya mengenai soal ini. Isu penggunaan Allah ini dia menjadi kalutnya bila di kalangan ilmuwan Islam ni berbeza pandangan, ada yang membolehkan, ada mufti, bekas mufti yang membolehkan, dan ada mufti yang tak membolehkan, Jadi orang ini orang-orang besar, yang mempunyai pandangan-pandangan sendiri, dan kita sebenarnya, saya menghormati perbezaan pandangan, sebab ini termasuk dalam satu, bila bincang soal akidah ni ada aslul akidah, ada far'ul akidah. Jadi dalam akidah pun dia ada unsur yang tetap, yang tak boleh kita ubah. Tuhan itu satu, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, dunia ini akan musnah, ada kiamat dan sebagainya. Tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan pentafsiran terhadap isu-isu berkaitan dengan akidah, apakah Tuhan itu ada sifat, adakah Tuhan itu sifat 20 dan sebagainya, ini termasuk perbincangan yang terdedah kepada perbezaan pandangan di sepanjang sejarah, Cuma isu penggunaan kalam Allah ini tidak dibincangkan dalam kalangan mutakallimin. Dan dalam konteks negara kita, bila kita tengok kepada rukun negara, rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan, dia tak kata kepercayaan kepada Allah, sebab rukun itu perlu dijadikan rukun kepada non-Muslim di Malaysia ini. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu, bila diterjemah kepada bahasa Inggeris, dia tak kata believe in Allah, believe in of God, believe of God. Terjemah dia believe of God. Hidangkan, telah disajikan dengan kepercayaan orang-orang Kristian. Dalam agama Kristian ada konsep Trinity, betul? Orang Hindu pun tak kurang hebatnya. Orang Hindu pun ada konsep Trinity dia yang tersendiri. Orang Hindu percaya kepada God, G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. Dan kata ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memusnahkan. Dalam Islam kita ada tak konsep G-O-D? Ada. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, dan Allah yang akan memusnahkan alam ini di hari kiamat. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Jadi sebab itu tak ada perbincangan, dan semua kaum di Malaysia ini menerima secara konsensus kedudukan ini. Cuma timbul isu bila satu pembangunan dibuat pihak Kristian untuk menggunakan 4 perkataan Allah, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan buletin mereka. Dan pernah sekali menteri dah bagi kebenaran dengan ditulis di atas buletin itu untuk orang Kristian sahaja.
Ataupun kalau kita kaji kitab-kitab lain, contohnya Chandogya Upanishad buku 6 bab 2 ayat 1, di dalam bahasa Sanskrit berbunyi ekam evet vityam, yang bererti Tuhan itu satu, tidak ada yang nombor dua, serupa dengan kul huwallahu ahad. Nampak persamaan tadi? Ataupun kalau kita lihat Svetasvatara Upanishad bab nombor 6 ayat nombor 9 mengatakan na casya kaci janita na cadipa. Jangan risau, tak keluar ujian nanti. Apakah artinya? Tuhan, tidak ada Tuhan lain yang lebih besar darinya ataupun ibu bapa. Tuhan tak ada ibu bapa, serupa dengan lam yalid walam yulad. Ataupun kita ambil Svetasvatara Upanishad bab nombor 4 ayat nombor 20 mengatakan na sansetis tati rupam asya. Tuhan bukan untuk dilihat. Tidak ada manusia dapat melihat Tuhan dengan mata dia. Dengan mata tak boleh tengok Tuhan. Ataupun kita ambil Veda sebagai contoh, Yajur Veda bab 32 ayat nombor 3 mengatakan na tasya pratima asti. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada image. Ataupun kalau kita lihat Yajur Veda bab nombor 40 ayat nombor 9 mengatakan andatma prawisantiya sambuti mupaste, tak faham pun angguk ajalah. Apakah artinya? Mereka menuju kegelapan. Siapa-siapa yang menyembah asam buti. Apa itu asam buti? Bukan asam boy. Asam buti berarti benda-benda semula jadi. Orang Hindu dia menuju kegelapan kalau sembah matahari, sembah api, sembah binatang, sembah pokok, sembah batu, dia menuju kegelapan. Ayat ini sambung mengatakan siapa-siapa yang sembah sambuti lagi masuk kegelapan. Apa itu sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia, seperti meja, seperti kerusi, seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang daripada menyembah patung berhala. Siapa yang melarang orang Hindu sembah patung berhala? Bukan Syakiri. Yajurveda bab 40 ayat nombor 9. Dan orang Hindu ni ada satu doa yang sangat menarik sebenarnya, yang dikenali sebagai Brahma Sutra. Bunyinya ekam braham dwitya naste nian naste kincen. Mahu terjemahan dia? Mahu? Ready? Okey. Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, nahi nahi jara bhi nahi. Kata nak terjemahan, tak kata bahasa apa. Oh, dah bahasa Melayu. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tidak. Serupa dengan la ilaha illallah. Jadi inilah persamaan yang kita boleh bahawa kita boleh bincang dengan orang-orang Hindu. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, orang-orang Hindu sembah semua adalah Tuhan, betul tak? Itu percaya orang-orang Hindu kan? Semua adalah Tuhan. Tetapi orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Orang Hindu kata semua adalah Tuhan. Orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Beza antara orang Hindu dengan orang Islam ialah perkataan milik. Kalau orang Hindu, orang Islam boleh berjumpa, selesaikan masalah perkataan milik, insya-Allah kita boleh bersatu. Dan kita boleh rujuk kitab-kitab dia. Kalau kita kaji ya, pahaman orang-orang Dravidian dulu, ada unsur-unsur tauhid. Ada unsur-unsur tauhid. Sebab itulah kita lihat dalam kitab-kitab tadi ada unsur tauhid. Ini kepercayaan orang Dravidian asal dulu. Percaya pada satu Tuhan. Tuhan bukan lelaki, bukan perempuan.